untuk diletakkan pada produk kita. Kerana peletakan harga akan menentukan perniagaan kita sama ada untung ataupun rugi. Ingat, dalam peletakan harga barang, kita kena bijak kerana meletakkan harga yang agak tinggi akan menakutkan customer kita. Manakala harga yang terlalu rendah, kita akan rugilah kan? Lebih-lebih lagi dalam barang ladang. Kerana barang ladang ni dia mudah rosak, tapi diperlukan setiap hari untuk setiap insan ataupun manusia ataupun rakyat. Okay? Jadi anda mau rugi ataupun untung? Kalau mau untung, mari sama-sama saya bawakan anda semua untuk melihat peletakan harga yang betul dan strategik supaya perniagaan anda boleh meraih keuntungan yang lebih banyak lagi. Semoga bisnes anda maju selepas ini. Penetapan harga yang pertama adalah berasaskan persaingan, di mana kaedah ini melibatkan penetapan dua harga dengan harga pesaing. Ini dibandingkan dengan strategi lain seperti penetapan harga berasaskan nilai atau penentuan harga kos, di mana harga ditentukan dengan menganalisis faktor lain seperti pengguna atau kos pengeluaran. Baiklah, sebagai contoh, gerai A dan gerai B. Kedua-dua gerai tersebut menjual makanan sejuk beku tetapi pada harga berbeza. Gerai A menjual makanan sejuk beku pada harga 3 biji RM1, manakala di gerai B menjual makanan sejuk beku pada harga 2 biji RM1. Setelah sekian lama pemerhatian daripada gerai A, dia mendapati bahawa gerai B menjual makanan sejuk beku pada harga 2 biji RM1 dengan laku. Dengan itu, gerai A mengambil keputusan untuk menjual makanan sejuk beku beliau pada harga 2 biji RM1 bersamaan dengan gerai B tadi. Di situ kita boleh lihat harga persaingan yang diterapkan oleh peniaga. Peletakan harga yang kedua ialah penetration pricing. Penetration pricing ini ialah perletakan salah satu kaedah perletakan harga di mana seorang penjual menawarkan harga awal kepada pengguna dalam tempoh keadaan yang tertentu. Okey, sepanjang tempoh penawaran harga awal itu, berlakunya membina hubungan di antara penjual dengan pembeli dalam tempoh jangka masa yang panjang, dan juga penjual akan mengorbankan keuntungannya dengan cara meletakkan harga yang murah terhadap produk itu. Okey, apabila pembeli akan memberi reaksi suka terhadap produk itu, maka mereka juga akan sanggup membeli produk itu dengan harga penuh selepas tamat tempoh penawaran harga awal. Sebagai contoh, seorang penternak ingin menawarkan harga pengenalan stik daging kerbau kepada mana-mana restoran tempatan. Hal ini dapat membina hubungan di antara penjual dan juga pembeli dalam jangka masa panjang yang positif. Maklum balas hebat dan permintaan tinggi daripada pembeli, mereka akan mampu membayar harga penuh terhadap stik daging kerbau pada pesanan yang akan datang. Hai, korang semua mesti pernah membeli satu produk yang agak mahal untuk memuaskan hati anda, sedangkan ada lagi produk yang lebih murah daripada itu, bukan? So, itu adalah kita namakan sebagai Customer Value Based Pricing ataupun kita kenali sebagai harga berasaskan nilai pelanggan. Jadi, begitulah konsep Customer Value Based Pricing. Dalam erti kata lain, ianya merupakan penetapan harga yang dikenakan caj pembayaran produk atau perkhidmatan pada kadar yang mereka percaya dan mereka sanggup bayar. Dalam perletakan harga ini juga akan dilihat daripada segi keunikan produk tersebut. Pelanggan juga akan menggunakan sens mereka untuk memilih satu produk dengan harga yang ditawarkan. Dalam pemasaran, dalam kita memasarkan produk, kita akan menggunakan 5 sens, iaitu hidup, dengar, rasa, lihat dan juga pegang. Sekiranya kelima-lima sens ini digunakan dalam pemasaran harga untuk dalam pemasaran harga produk anda layak untuk meletakkan
harga pada nilai yang sangat tinggi. Itu saja daripada saya, Customer Value Based Pricing isi yang ketiga. Kak, buat apa tu? Panas ni. Saya tengah shoot video Oh. assignment. Oh. Kak, apa kata kita pergi dekat Tusan? Kat sana ada aiskrim kelapa. Okeylah, jom lah, tengah haus ni. Okey, jom. Dah sampai Tusan. Jom. Berbalai tak tak? Sedangkan harga yang seterusnya adalah harga bandel ataupun himpunan. Harga bandel ialah strategi yang biasanya digunakan oleh penjual produk ladang tempatan. Penetapan harga himpunan ialah strategi penetapan harga di mana penjual menjual beberapa produk ataupun item secara bersamaan dan menawarkannya pada harga tunggal yang biasanya dikurangkan. Strategi ini menggalakkan pengguna membeli berbilang produk sekaligus meningkatkan jumlah jualan dan meningkatkan hasil. Harga himpunan membantu meningkatkan kekerapan sekaligus mengurangkan kos pemasaran dan pengedaran. Ia membolehkan pengguna melihat satu sumber yang menawarkan pelbagai penyelesaian. Apabila berkesan, strategi harga ini boleh meningkatkan keuntungan dengan ketara pada jualan individu dari semasa ke semasa. Penetapan harga himpunan membantu memberikan lebih nilai kepada pelanggan apabila menggabungkan series atau produk yang betul bersama-sama. Penjual bukan sahaja memudahkan pelanggan membuat pembelian tetapi juga memberi mereka lebih nilai untuk satu pembelian berbanding jika membeli secara berasingan. Sebagai contoh, di pasar kita akan melihat penjual akan menawarkan gabungan beberapa sayur seperti terung dan tomato dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan jika dibeli secara berasingan. Bang, beli bang. Mari beli. Beli bang, beli. Berapa ni bang? Kalau abang beli satu, harga dia RM3. Abang ambil dua, harga dia RM5. Tapi kalau abang ambil tiga, harga dia RM7. Murah dan balai kan bang? Murah. Boleh. Boleh bang, saya nak beli. Boleh bang, kata bang. Saya tak apa, saya plastik ada bag ni ke bawah. Mantap bang. Okey, saya suka di dalam. Ya. Okey, saya online transfer bang. Harga yang kelima adalah bug pricing. Bug pricing ini merupakan strategi pemasaran di mana mereka akan menjualkan produk iaitu seperti contoh adalah nanas. Mereka akan menjualkan dalam kuantiti yang banyak kerana dia akan memproses dan menjual kepada pasaran. Sering kita tahu strategi ini digunakan di dalam business to business iaitu B2B. Seperti yang kita tahu, bug pricing ini adalah dibeli secara pukal iaitu lebih daripada kuantiti yang sedikit kerana kita akan menjualnya kepada pasaran yang lain. Seperti contoh, bekal nanas akan memproses dan memasarkan produk mereka ke pasaran lain iaitu seperti contoh Farley. Saya Nora Syikin binti Nordin. Saya Simpson Sigar. Saya Nur Adiza binti Adi. Saya Muhammad Iskandar. Saya Hazim Azhar. Kepada semua para peniaga, Perletakan harga Letak. Di tangan Anda.